Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membentangkan bab 2 sejarah perlembagaan Malaysia. Okey, let's go. Definisi perlembagaan. Definisi perlembagaan adalah konsep yang sangat penting dalam sebuah kerajaan pada hari ini. Misteri perlembagaan juga merupakan salah satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Topik kedua pula, tujuan perlembagaan menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Kedua, menjamin garis panduan pembentukan undang-undang. Dan ketiga, memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Topik yang ketiga pula adalah sejarah pengubalan perlembagaan. Sejarah pengubalan perlembagaan ada 6 poin yang saya ambil daripada bab 2 perlembagaan Malaysia. Antaranya, perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu. Selain itu, nama tersebut telah diubah dan ditukar menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia selepas Sabah dan Sarawak memasuki Malaysia. Kemudian, British kembali ke Tanah Melayu dan memperkenalkan pemerintahan baru iaitu Malaysia Union atau dikenali sebagai Malaya Union. Selain itu, daripada penentangan itu, British telah memperkenalkan pentadbiran baru iaitu Perjanjian Persekutuan. Selain itu, Majlis Perundangan mengandungi anggota rasmi dan sebilangan tidak rasmi yang dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi British. Hasil penyajian ini lahir satu perlembagaan baru iaitu dikenali sebagai Pesuruhanjaya Tanah Melayu 1948. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dikuatkuasakan sehingga ke hari ini dengan beberapa pindaan yang dibuat ialah Akta Malaysia. Topik yang terakhir ialah peranan perlembagaan. Peranan perlembagaan ada 3 poin yang saya ambil daripada bab 2 perlembagaan Malaysia. Antaranya kewujudan pemerintahan yang adil dan seterusnya mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerja dan rakyat. Seterusnya, alat penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafan bin Syarifuddin dan saya mengambil course sebagai law enforcement. Hari ini saya akan menceritakan tentang bentuk-bentuk perlembagaan. First kali, bentuk-bentuk perlembagaan ada 2. Satu, perlembagaan bertulis dan satu lagi perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis adalah bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam sebuah dokumen. Manakala perlembagaan tidak bertulis ialah merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen. Seterusnya, undang-undang utama persekutuan. Perlembagaan ialah undang-undang utama persekutuan dan mana-mana undang-undang yang dirumuskan selepas hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan adalah tidak sah. Seterusnya, kesahihan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoal atas alasan bahawa undang-undang itu mengenai sekatan ke atas hak yang disebut dalam perkara 9/2 tetapi tidak berhubung dengan perkara itu. Seterusnya, kita akan cerita tentang ketinggian perlembagaan. Ketinggian perlembagaan ialah kuasa yang paling tinggi di Malaysia ialah perlembagaan. Malaysia mempunyai sebuah persekutuan yang mempunyai perlembagaan bertulis. Konsep paling mudah ialah peroleh kuasa dari perlembagaan. Perlembagaan melakukan perkara bersama yang membolehkan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang. Ketinggian perlembagaan, kedudukan YDPA yang di Pertuan Agong. Kita ada Ketua Negara, kita ada lambang taat sipil, lambang negara, Ketua Parlimen dan Ketua Pemerintah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kuasa perundangan dijalankan oleh pelbagai badan perundangan. Kebebasan asas pula elemen penting dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Bagi pindaan perlembagaan, telah dipinda sebanyak 22 kali dan dipinda oleh Parlimen Perkara bracket 161E, perkara yang mempunyai kepentingan bagi Sabah dan Sarawak. Selain itu,
boleh dipinda dengan suara lebih 2/3 dalam tiap-tiap majlis berparlimen. Perkara-perkara yang pernah dipinda iaitu pemisahan Singapura, pemisahan mana-mana wilayah Malaysia dilarang oleh perlembagaan dan memerlukan persetujuan majlis. Mengenai gender pula, dipinda bagi memasukkan perkataan gender supaya tiada lagi sebarang undang-undang. Seterusnya, kekebalan raja, mereka tidak boleh dihadapkan ke mahkamah biasa untuk orang ramai. Bagi kedudukan YDPA, tata cara pindaan perlembagaan iaitu rang undang-undang dibahaskan di Dewan Parlimen, bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa, bacaan ketiga, perkenaan YDPA. YDPA mestilah berhenti menjalankan fungsinya sebagai agung. Selain itu, dalam tempoh raja berhenti menjalankan fungsi, seorang pemangku raja dilantik mengikut perkembangan negeri untuk menjalankan fungsi raja negeri berkenaan. Nama saya Bacani Selena. Dalam video saya pada kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang Parlimen Persekutuan. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang bagi memerintah dan mentadbir sesebuah negara. Seterusnya, mengasaskan Malaysia sebagai persekutuan mempunyai Raja Perlembagaan yang sebenarnya memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi Malaysia bukan sesebuah negara teokrasi dan menjamin kebebasan agama kepada semua rakyat berbilang kaum. Kebanyakan negeri Melayu mengikut peruntukan tetap. Tambahan pula, Perlembagaan Persekutuan juga menyertakan hubungan antara kerajaan negeri, yaitu pembagian kuasa-kuasa perundangan, pembagian kuasa-kuasa pemerintah, pembagian beban keuangan, tanah, pembangunan negara, hagian persekutuan kepada negeri, dan majlis negara bagi kerajaan tempatan. Yang ketiga, Perlembagaan Negeri. Perlembagaan Malaysia juga merupakan satu perjanjian perkongsian antara negeri-negeri yang mengakui Persekutuan Malaysia. Setiap negeri mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri menurut Perlembagaan Negeri diistilahkan sebagai perlu. Peruntukan ini terkandung dalam Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang memperuntukkan bahawa setiap perlembagaan negeri hendaklah mempunyai peruntukan tersebut. Yang terakhirnya ialah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu ditetapkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menentukan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan untuk maksud-maksud resmi. Dengan maksud lain, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Seterusnya, bahasa-bahasa lain adalah dilindungi dalam Perlembagaan Persekutuan dengan tidak menghalang sesiapa pun dalam kalangan warga negara untuk melakukannya. Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu terbahagi kepada 4, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu bermula dengan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu pada 1 Julai 1896. Yang kedua pula, apabila Persekutu Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948, keahlian mereka ditambah dengan negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Johor, Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Manakala isi ketiga pula, berlakunya mesyuarat pertama Duhbar yang diadakan pada 13 hingga 17 Julai 1897 di Istana Negara. Isian terakhir, mereka memperpendekkan sebagai Majlis Raja-Raja. Fungsi utama Majlis Raja-Raja yang pertama ialah mereka memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua pula, mereka mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Selain itu, mereka melantik anggota-anggota mahkamah khas di bawah Fasa 1182. Yang terakhir,
mereka memberi ampun refleks atau meremehkan dan meringankan di bawah pasal 2 perkara 42 dan boleh menimbangkan soal mengenai dasar negara. Tajuk yang terakhir iaitu Islam sebagai agama seperti perkara 3-1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam sebagai agama bersekutu. Selain itu, Raja atau Sultan bertindak sebagai ketua agama Islam di negaranya. Akhir yang sekali, YDPA memperanan sebagai ketua agama Islam hanya di negaranya sahaja, seperti Melaka, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan, termasuklah Sabah dan Sarawak. Manakala Majlis Raja-Raja bertindak sebagai ketua agama Islam di negaranya masing-masing. Itu sahaja dari saya, Syazmira.